أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Qalu anu'minu kama amana sufaha, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Sambungan kepada sifat-sifat munafikin yang dibicarakan dalam kumpulan yang ketiga ini, iaitulah mereka ini orang yang sombong. Mereka ini sombong, tetapi mereka tidak menyedari bahawa kesombongan itu tidak membawa faedah kepadanya. Ayat terdahulu menyatakan antara sifat mereka berpura-pura. Ayat 8 dahulu. Kemudian selain daripada pura-pura, mereka suka memperdayakan Allah menerusi perbuatan dan gerak-geri mereka. Ini disebabkan satu penyakit yang ada dalam hati mereka, penyakit tidak yakin kepada kekuasaan Allah. Dan yang ketiga pula, sifat mereka ialah suka membuat al-fasad, kekacauan di muka bumi ini. Kekacauan mereka ialah kufur itu sendiri sebenarnya, tidak meyakini, tidak beriman itu sendiri pada hakikatnya al-fasad. Kali ini pula mereka ini sombong. Munafik ini sombong, iaitu apabila mereka diajak untuk beriman, mereka menganggap orang mukmin ini sebagai orang-orang bodoh. Oleh kerana itu mereka cerdik. Bagaimana orang cerdik boleh turut orang bodoh? Itu tidak mungkin sama sekali. Orang kaya turun jadi orang miskin, tak mungkin sama sekali. Tak boleh. Orang miskin kekal dalam miskin, tidak mengapa. Tapi orang kaya turun jadi miskin, itu tidak mungkin. Orang miskin naik menjadi orang kaya, boleh. Itu nilainya. Jadi konsepnya silap. Konsepnya siapa bodoh, siapa cerdik. Sebab itulah ayat sebelum ini sifat yang ketiga, sambungan kepada itu lagi, nilai sudah bertukar. Pertukaran nilai ini menyulitkan perjalanan dakwah itu sendiri. Apabila dihubungkan kepada dakwah, kepada Islam, kelihatan gelap. Inilah suatu yang perlu diperbaiki dalam dakwah, kerana melahirkan adanya kumpulan ketiga ini, kumpulan munafikin ini. Kumpulan ini berjaya menukarkan nilainya ialah orang yang bodoh itu ialah orang mukmin. Orang mukmin itu orang bodoh. Bagaimana untuk meyakinkan orang mukmin ini orang cerdik? Orang yang tidak beriman termasuk munafik dan musyrikin itu, mereka itu bodoh. Jadi oleh kerana nilai ini bertukar, maka sangat sukar untuk membawa orang-orang munafik ini ke dalam Islam. Katanya wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, tak kira tidak diketahui datangnya daripada siapa. Kita sebutkan dahulu dalam sebuah masyarakat ini ada unsur-unsur kebaikannya, sama ada individu, kumpulan ataupun pimpinan ataupun apa-apa saja. Mereka ini berperanan mengajak manusia kembali kepada alam yang baik, kepada suatu suasana yang baik, iaitu Islam. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kerana iman ini boleh menyelamatkan kehidupan daripada al-fasad, kemusnahan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bagaimana orang ramai beriman
tidak dituntut supaya kamu beriman seperti malaikat, seperti nabi-nabi, seperti apa laginya, seperti orang atasan, salihin, siddiqin. Tidak, beriman seperti orang ramai cukuplah. Ini uslub dakwah. Uslub dakwah tidak boleh mengajak orang itu terus kepada tahap yang paling cemerlang. Tidak mungkin. Balik ajaklah mereka kepada tahap minimum cukup. Cukup. Kenapa? Kerana tahap ini pun sudah cukup untuk menyelamatkan manusia. Sudah cukup. Sebab itulah dalam ayat ini menyebutkan apabila disuruh mereka beriman seperti mana orang ramai beriman. Iman seperti mana orang ramai, artinya arus perdana bagi manusia ini sepatutnya mukmin itu merupakan, orang beriman ini merupakan orang ramai. Orang ramai tidak semestinya bilangan mereka ramai. Tidak semestinya 2 orang pun ramai, tapi syaratnya iman, syaratnya benar. Ukuran benar salah ramai sedikit itu siapa yang benar. Kumpulan yang benar itu ramai. Kerana inilah sebenarnya yang bergerak menurut dasar, menurut fitrah semula jadinya. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri, tapi dia ramai. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim satu umat. Bukankah dia seorang diri boleh jadi satu umat? Bagaimana? Seorang diri pun panggil umat sebab kebenarannya itu. Sebab perjuangannya yang mengatasi perjuangan satu umat. Sebab perjuangannya benar tidak boleh dianggap kecil meskipun seorang diri seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti mana orang yang beriman, orang lain beriman, qalu anu'minu kama amanat sufaha, mereka menjawab, patutkah kami beriman seperti orang-orang bodoh beriman? Tak patut sama sekali. Tak patut. Apakah bagaimana siapakah yang dimaksudkan orang bodoh? Orang bodoh ialah orang mukmin. Orang cerdik ialah orang munafikin. Sifat mereka ialah mukanya jernih tetapi hati busuk. Mukanya beriman tetapi hatinya kufur. Mereka menganggap inilah yang cerdiknya. Mereka cerdik sebab mereka boleh hidup dalam 2 keadaan. Keadaan kufur memerlukan mereka kufur, mereka sanggup menjadi kufur, kafir. Keadaan memerlukan mereka beriman, mereka sanggup beriman. Inilah sebenarnya orang cerdik menurut pandangan mereka. Tidakkah ukuran ini, nilai ini sudah terbalik? Sudah terbalik. Siapa yang paling cerdiknya ialah mereka yang dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apa sekalipun. Boleh menyesuaikan diri. Qalu anu'minu kama amanat sufaha. Patutkah kami beriman seperti mana orang bodoh-bodoh beriman? Jawabnya tidak patut. Istifham, pertanyaan di dalam ayat ini, pertanyaan untuk dijawab dengan tidak. Tidak. Patutkah? Jawabnya tidak. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Sebenarnya mereka bodoh sebab iman mereka tolak. Penolakan iman artinya menolakkan nilai harga diri, nilai diri itu sendiri. Mengapa tidak bodoh? Jika nilai diri seorang manusia itu ialah terletak pada iman. Iman yang menentukan kesejahteraan, keselamatan di dalam hidup ini, tetapi kumpulan ini menolaknya dengan mudah. Mereka melihatnya iman jika perlu dan iman juga boleh ditolak jika perlu, kata mereka. Jadi ini orang bodoh. Bodoh as-sufaha walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Tidak mengetahui di sini berkaitan dengan hati dan akal. Dahulu disebutnya waktu berkaitan dengan dunia disebutnya la yash'urun, mereka tidak sedar. Mereka tak sedar berbuat kerosakan di bumi. Amalan itu boleh membawa kerosakan kepada muka bumi ini. Disebutnya la yash'urun. Tetapi di sini pula perkara iman yang berkaitan dengan hati ini, hati dan akal, disebutnya la yash'urun, la ya'lamun, tidak mengetahui. Kita memang tidak mengetahui, ya dulu tidak sedar. Yang berkaitan dengan tubuh badan, sejuk, panas, sakit, ini la yash'urun. Berkaitan dengan iman, jalan hidayah, tidak bertemu jalan hidayah, fikiran tidak boleh berfikir dengan baik, namanya la ya'lamun dalam bahasa Arab. Tidak mengetahui.
Jadi untuk menjadi seorang yang pintar, cerdik, tidak seperti munafikin yang bodoh, yang munafikin yang disifatkan sebagai bodoh ini, perlulah akal itu digerakkan terlebih dahulu. Fungsikan akal supaya dapat berfikir dengan baik. Bagaimana untuk berfikir dengan baik? Oleh akal ini, jalannya ialah jalan iman. Bagaimana iman boleh dimasukkan? Iman perlu datang menerusi fikiran, berfikir pada alam, berfikir pada kejadian Allah, berfikir pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, akan menjadi cerdik sekalipun manusia menganggapnya bodoh. Jadi kalau begitu, masalah iman, masalah cerdik dan bodoh ini safi ataupun tidak safi, ini ukuran tersendiri. Ukurannya ialah ukuran nilai bagi orang yang beriman. Ukurannya ialah iman itu sendiri. Iman yang menentukan sama ada bodoh ataupun cerdik. Tetapi bagi kumpulan sebaliknya, mereka akan menilai nilai-nilai munafikin itu sebagai ukuran bagi mereka. Jadi dengan itu kembalilah kita kepada asalnya. Perbezaan di antara kafir, musyrikin, munafikin ini, perbezaan daripada awal lagi, daripada titik tolak yang pertama lagi. Jadi oleh kerana itu, apabila perbezaan ini pada awal lagi, sukar sebenarnya untuk dipertemukan di pertengahan jalan. Sukar, kecualilah kembali kepada di mana masing-masing bertolak. Kembali di sana boleh bertemu. Kembali kepada titik asal di mana kumpulan-kumpulan ini bertolak, iaitulah mengapa mereka menjadi kafir dan mengapa orang mukmin itu menjadi mukmin. Di situ boleh bertolak. Tetapi pertemuan di pertengahan jalan, masing-masing menggunakan kayu ukur sendiri, amat sukar untuk dipertemukan. Munafikin kata itu orang bodoh, mukmin kata itu orang bodoh. Untuk kembali mencari titik kata sepakat di antara kumpulan-kumpulan ini, perlulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wallahu subhanahu wa taala.